Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. InsyaAllah, Anda mulakan kelas kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung madah adat nusus untuk bab yang kedua, iaitu bab Al-Azharus Syarif. Jadi bab pertama kita dah habis bulan lepas, tajuk Awamilun Nahdah. Untuk bab minggu ni Al-Azharus Syarif. Dan untuk minggu depan kita akan masuk madah baru untuk bulan ni, iaitu madah fiqh. Jadi untuk minggu depan kita masuk madah fiqh. Untuk Al-Azharus Syarif, untuk tajuk Al-Azharus Syarif, tajuk dia bagiannya mudah sebab tak sesusah yang sebelum ni. Dan dia mudah tu sebab pertama, dia hanya bagi ringkasan tentang perkembangan Universiti Al-Azhar ketika di zaman pemerintahan beberapa orang pemerintah Mesir ketika zaman tersebut. Kemudian yang kedua, dia bagi tahu biodata 3 tokoh Azhar yang paling masyhur. Jadi sebab itulah dia ringkas, dan nota ni pun ada dalam 3 muka surat untuk tajuk Al-Azharus Syarif. Jadi kalau kemarin kita berusaha untuk habiskan 3 tajuk untuk Nahwu Saraf, hari ini hanya satu tajuk. Cuma ada, kalau kemarin 3 tajuk, tapi tajuk tersebut banyak. Kalau hari ini Al-Azharus Syarif satu bab, cuma dia ada pecahan-pecahan pula dalam dia. Sebelum kita mulakan kelas, pastikan antum niatkan hari ini hari Jumaat, Jumaah Mubarak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pastikan kita masuk kelas hari ini dengan niat semoga pagi-pagi Jumaat ni Allah bagi kita kemudahan dan kefahaman yang lebih untuk kita belajar tentang Al-Azharus Syarif untuk hari ini. InsyaAllah kita terus mula. Untuk perkembangan Al-Azharus Syarif, ana buat dalam bentuk soalan. Jadi selalunya kalau antum tengok nota ana akan belah tengah daripada atas. Tapi ana buat pertama sekali sebab dia ada cerita pasal perkembangan Al-Azhar. Jadi pertama, ma hadatha biturathil Arabil Islami khilal al-hukm al-Uthmani. Jadi apa yang berlaku terhadap sastra Arab, ataupun apa yang berlaku terhadap warisan Arab ketika zaman Utsmani. Maka zaman Utsmani, lam takun hunaka halaqatil ilm illa fil Azhar. Tak ada dekat Mesir, tak ada halaqah ilmu kecuali hanya di tempat Al-Azhar, ولم تقتصر الأزهر على علوم الدين فحسب بل شملت العلوم اللغوية والفلسفة والطبية. Dan dekat Al-Azhar tak hanya terbatas kepada pembelajaran agama saja, tapi juga pembelajaran bahasa, falsafah dan juga kedoktoran. Jadi dan di zaman ni juga, di zaman Uthmani ni juga banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Jadi Al-Azhar menjadi satu tempat di mana tempat tu orang menuntut ilmu, tak sekadar ilmu agama saja. Dan bila anda tengok soalan raya negeri tahun lepas, ada juga dia tanya mal ulumil madrasah, apa pelajaran yang dipelajari.
Jadi jawapan dia boleh bagi beberapa jawapan, antaranya ulumuddin, ulumul lughawiyah, ulumul falsafah, ulumut tibbiyah. Jadi ada banyak pilihan jawapan. Cuma kena ingat dekat situ dia boleh tanya soalan. Kemudian irtibat awamilun nahdah wa asbabiha bil Azhar Syarif. Jadi apa martabat ataupun apa kaitan antara faktor kebangkitan sastra Arab dengan Azhar Syarif. Jadi yang pertama, Ashrafat Takhtawi ala awal madrasah diterjemah. Jadi Syekh Rifa'ah At-Tahtawi menjadi penyelia untuk sekolah pertama ataupun sekolah penterjemahan yang pertama. Kalau nanti antum tengok cerita tentang Rifa'ah At-Tahtawi, antum akan nampak Rifa'ah At-Tahtawi ni adalah orang yang berperanan besar dalam bab lughawiyah. Kalau bab bahasa, maka untuk perkembangan bahasa, Syekh Rifa'ah At-Tahtawi adalah orang yang paling berperanan besar dalam Al-Azhar Syarif, dalam orang kata dalam institusi Al-Azhar. Kemudian yang kedua, difa'u Syekh Al-Attar an ilmu tasyrih. Kemudian peranan Syekh Al-Attar pula, dia mempertahankan tentang ilmu pembedahan. Jadi kalau sagi kita tengok Syekh Hasan Al-Attar, beliau berperanan besar dalam bidang kedoktoran. Jadi beliau sangat mempertahankan ilmu kedoktoran di mana beliau mengambil pandangan min nahiyati syariah. Jadi dia ambil pandangan untuk membolehkan pembedahan. Maka ada ulama pegang kata buat pembedahan yang haram, tapi Syekh Hasan Al-Attar adalah orang yang sangat mempertahankan bahwasanya melakukan pembedahan tu harus dengan beberapa sebab. Kemudian amala ba'dul azhariyin mudarrisan bil madaris. Jadi setengah daripada pelajar-pelajar Azhar menjadi guru di sekolah-sekolah yang dibangunkan pada masa tersebut. Antaranya ada sekolah yang dibangunkan oleh Muhammad Ali, maka lulusan Azhar menjadi guru dekat tempat tersebut. Ada 3 faktor ataupun ada 3 perkara yang membuatkan kebangkitan Mesir pada zaman tu. Kemudian yang ketiga, antum tengok yang belah ni, atharun au daurul azhar wa ulama'uhu. Jadi kesan ataupun peranan, dia boleh tanya dua kata kunci kat situ. Kesan ataupun peranan Azhar dan ulama dia. Jadi apa peranan Azhar dan ulama pada zaman tu? Hum ruwadun nahdah. Mereka ni perintis kepada kebangkitan ataupun mereka ni pelopor kebangkitan. Kemudian yang kedua, ba'dhum da'iyah ila tajdid. Sebahagian daripada mereka ni mengajak kepada reformasi, mengajak kepada pembaharuan. Kemudian yang ketiga, kanu bunatun nahdah wa tala'i'ul islah. Mereka ni ulama Azhar antara orang yang pembangkit ataupun pembangkit kebangkitan, dan mereka yang meneruskan ataupun meneruskan proses pengislahan terhadap umat. Antaranya Rifa'ah Tahtawi, Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Ali Al-Baqli. Ada 3 nama dalam buku teks. Kemudian kesan yang lain juga, maharraru awailul majallat wan nasf. Mereka juga banyak antara tokoh-tokoh Azhar ni, mereka juga banyak menerbitkan beberapa majalah untuk menjadi rujukan ataupun menjadi penyampai berita kepada umat ataupun kepada rakyat Mesir pada zaman tu. Kemudian A'lamul Azhar, antara tokoh-tokoh Azhar yang 3 tu, Syekh Hasan Al-Attar, Rifa'ah At-Tahtawi, Syekh Muhammad Abduh.
Untuk nama-nama ni pastikan antum ingat betul-betul ejaan dia. Jangan sampai ada kesilapan tulisan. Antara contoh macam nama Syekh Muhammad Abduh. Abduh tu tak ada waw. Jadi ain badal ha. Maka jangan ada kesilapan dekat nama. Dan kalau antum perasan, ana tulis Al-Syekh Al-Hasan Al-Attar. Sepatutnya dekat Hasan tu tak ada alif lam. Dekat bawah ni baru ana tak letak alif lam. So ana tak sempat nak liquid dekat situ. Jadi Al-Syekh Hasan Al-Attar, Rifa'ah At-Tahtawi, Al-Syekh Muhammad Abduh. Kemudian seterusnya kita tengok Al-Syekh Hasan Al-Attar. Tadi ana sebut Syekh Hasan Al-Attar adalah pelopor ataupun seorang yang sangat berperanan besar dalam bidang kedoktoran. Hayatuhu, dia punya kehidupan dia, ataupun kata kunci yang lain juga dia boleh bagi nasya'atuhu. Dia minta kita bagi nasya'ah ataupun hayatuhu. Untuk Syekh Hasan Al-Attar, nama dia huwa Syekh Hasan bin Muhammad bin Mahmud Al-Attar. Jadi ingat betul-betul dia punya nama. Kalau antum susah nak ingat nama, tips yang Ana boleh bagi untuk semua madah kalau nak ingat nama, boleh potong-potong dia punya nama. Potong tu untuk ingat. Maknanya huwa Syekh Hasan, potong, bin Muhammad, potong, bin Mahmud Al-Attar. Nisbatuhu ila Attar lianna waliduhu kana ba'i'al atur. Nisbah dia kepada Attar sebab ayah dia penjual minyak wangi. Kemudian dia asal dari Maghrib. Dan dia dilahirkan di Qahirah. Talaqa ta'limuhu fil Azhar ala yadi Syekh Muhammad Al-Amir, Syekh Al-Bili, Syekh Muhammad As-Sabban. Jadi kalau antum tengok nota ni ana dah buat ringkasan daripada dua buku. Satu buku ni. Buku ni ana beli dekat Shopee. Kemudian buku ni juga. Buku ni Ustaz Maktab Mahmud Al-Ustaz beli untuk semua pelajar. Jadi daripada buku tu ana gabung dan ana ambil ayat yang mudah untuk antum ingat. Jadi tips untuk adat nusus, walaupun soalan dia tu nampak panjang, sebab kalau antum tengok soalan adat nusus, soalan dia memang nampak panjang. Dia takkan tanya uzkur, dia takkan tanya yang macam simple sangat. So dia akan minta kita tahaddath an hayatu Syekh Hasan Al-Attar. Dia minta kita ceritakan soalan dia tu akan sedikit panjang. Cuma kadang-kadang jawapan dia tu kadang boleh jadi pendek, kadang boleh jadi panjang. Tapi kalau jawapan dia tu pendek, cuba untuk panjangkan ayat tersebut. Tapi kalau lepas tu satu lagi, kalau misalkan kalau dia minta kita tahaddath an hayatu Syekh Hasan Al-Attar. Dia minta kita ceritakan kehidupan Syekh Hasan Al-Attar. Kalau misalkan markah dia 4, maka selalu kita akan bagi 2 poin. Tapi kalau Ana akan bagi lebih. Selagi apa yang Ana ingat dekat hayat dia tu, Ana akan letak kadang 3, kadang 4, kadang 5. Jadi kalau Ana boleh bagi tips untuk exam, untuk semua madah, Ana buat benda yang sama. Kalau dia tanya 2 ataupun dia minta berapa je, Ana akan bagi lebih selagi apa yang Ana ingat untuk soalan tersebut. Jadi Ana buat macam tu supaya hati-hati. Walaupun kita dah confident, jawapan tu memang yang tu. Tapi cuba untuk kita letakkan satu lagi pilihan jawapan. Supaya takut-takut kalau jawapan tu ada jawapan yang kurang tepat, ada jawapan yang boleh tampung kita punya jawapan. Kemudian Syekh Hasan Al-Attar, dia belajar dekat banyak syekh, tapi ada 3 syekh yang Ana ambil sebutan yang mudah untuk antum hafal. Kemudian manahij Syekh Al-Attar litahsil 'ala al-'ilm. Jadi apa manahij, apa metod ataupun apa prinsip
Syekh Al-Attar untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Pertama, qiraatul hawashi والرجوع إلى المصادر الأصلية. Beliau membaca hawashi dan juga beliau rujuk kepada sumber-sumber yang asli. Apa tu hawashi? Hawashi adalah kalau kita belajar kalau kita belajar kitab, jadi kitab yang pertama, kitab yang asli tu, kitab sumber utama tu, sumber yang asli tu kita panggil al-matan. Kita panggil al-matan. Kalau dia punya syarah dia, kita panggil syarah. Syarah kepada syarah, kita panggil hawashi. Maka kita ada matan, atas sekali matan, sumber utama, sumber asli. Kemudian yang kedua syarah. Syarah adalah huraian kepada matan. Kemudian hawashi adalah syarah kepada syarah. Maka kita tengok prinsip Syekh Al-Hasan Al-Attar ni, beliau bukan sekadar membaca sumber utama, tapi beliau juga membaca syarah kepada syarah. Beliau membaca hawashi dan beliau juga rujuk kepada sumber asli. Kemudian jama'a dirasatut turas wal ulumul hadithah. Beliau juga menggabungkan pembelajaran turas dengan pembelajaran moden. Kemudian yang ketiga, dirasatul kutubil arabiyyah wal kutubil mutarjamah. Beliau juga mempelajari kitab-kitab Arab dan juga kitab-kitab yang diterjemah. Dan yang keempat, jama'a biha baina thaqafatish syarqi wa thaqafatil gharbi. Beliau juga menggabungkan budaya ataupun menggabungkan keilmuan timur dan juga keilmuan barat. Jadi, satu hal yang menarik yang boleh Ana kongsi dekat antum, hari ini disebabkan kita punya tajuk kita ringkas, jadi mungkin Ana akan share benda yang tak ada dalam buku teks. Sebab bila kita cerita bab tokoh, bila kita cerita bab individu, maka penting untuk kita ambil bahan bacaan daripada buku luar untuk membantu kefahaman kita. Jadi bila kita cerita bab Hasan Al-Attar, at least kita boleh, kita tahu dia ni orang yang macam ni. Dia ni orang yang macam ni. Daripada manahij Syekh Hasan Al-Attar, daripada metod yang digunakan untuk mendapat ilmu, maka kita juga boleh tiru, kita boleh ambil metod dia. Di mana kita tak sekadar orang kata mempelajari ilmu moden, tapi kita juga perlu untuk ambil ihtimam ataupun perlu untuk kita ambil tahu dan ambil berat ilmu turas. Kemudian jangan sampai kita ni baca buku-buku bahasa Melayu saja. Jangan sampai kita hanya terikat dengan kata bahasa kita saja, tapi baca juga buku-buku yang diterjemah, buku-buku para ulama yang diterjemah ataupun buku-buku bahasa Arab, kemudian buku-buku bahasa Inggeris. Jadi pastikan hidup kita tu kita nak jadikan seolah-olah tokoh-tokoh ulama kita. Kemudian kita tengok rihlatuhul ilmiyah. Rihlah ilmiah dia. Irtahala ila Uruba wasyam wal Hijaz ba'da rahilil Faransiyin. Jadi selepas dia kita kata travel lah. Selepas dia travel ke Perancis, dia travel pula ke Eropah, Syam dan Hijaz. فأقام زمنا طويلا ببلاد الشام وألبانيا وعملوا بالتدريس. Ke dekat Syam dengan dekat Albania. Albania ni dekat Lebanon kalau tak silap Ana. Jadi dia duduk lama dekat Syam dengan Lebanon sebagai guru. Dia duduk lama tu sebab dia kerja sebagai guru. Thumma ada ila Misr fi ahdi Muhammad Ali. Kemudian masa zaman pemerintahan Muhammad Ali, beliau kembali ke Mesir. Daurul Syekh fi bina'in nahdah Misrul Hadithah. Apa peranan Syekh Hasan Al-Attar dalam kebangkitan Mesir, dalam kebangkitan Mesir moden? Pertama, أشار الشيخ على محمد علي بضرورة إرسال البعثات إلى أوروبا. Jadi, hari itu kita belajar Awamilun Nahdah. Kita belajar faktor kebangkitan, ada faktor yang namanya Al-Bi'sat. Al-Bi'sat berterjemah, di mana ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Azhar kita menghantar
delegasi menghantar pelajar ke Eropah, ke Paris. Maka siapa yang memberi isyarat ataupun siapa yang bagi arahan tu? Yang bagi arahan tu adalah Syekh Hasan Al-Attar. Yang bagi arahan adalah Syekh Hasan Al-Attar. Syekh Hasan Al-Attar bagi orang kata bagi motivasi ataupun bagi isyarat dekat Muhammad Ali, pemerintah pada zaman tu, tentang kepentingan kita menghantar pelajar ke Eropah. Jadi disebabkan hikmah dia tu, disebabkan jasa Syekh Hasan Al-Attar memberi arahan ataupun menerangkan kepentingan tu kepada Muhammad Ali, maka Muhammad Ali setuju. Maka selepas tu dihantarlah delegasi ke Eropah. كان الموجه الأولى لحركة الأخذ بالعلوم الحديثة. Dia adalah penggerak pertama yang menggerakkan gerakan untuk mengambil ilmu-ilmu moden. أوصى بتعيين رفاعة الطهطاوي إماما للبعثة إلى باريس. Dia bukan sekadar bagi arahan, bagi motivasi ataupun orang kata bagi usul dekat Muhammad Ali, tapi dia juga memilih ataupun menentukan siapa yang akan menjadi ketua untuk delegasi tersebut. Jadi dia pilih Rifa'ah Tahtawi untuk jadi ketua delegasi ke Paris. Kemudian ahammu a'maluhu, dia punya pekerjaan yang paling yang paling penting. Amal ni kadang-kadang dia boleh jadi juga, dia kata kunci dia boleh jadi juga wazaif. Amal ataupun wazaif. Pertama, al-isyraf ala insya'il madaris al-hadithah. Al-isyraf ala insya'il madaris hadithah. Yang kedua, isnad muhimmatu idaratul madaris ila talamidhuhu. Yang ketiga, ikhtiyaruhu karaisi litahriri jaridatul waqa'il misriyah. Dia menjadi pengurus ataupun dia menguruskan pembinaan sekolah-sekolah moden. Kemudian dia juga orang kata isnad muhimmah idaratul madaris ila talamidhuhu. Dia juga menyandarkan idaratul madaris ni macam lembaga sekolah kepada pelajar-pelajar dia. Jadi dia bina sekolah dan dia asaskan lembaga untuk mengurus sekolah tersebut. Dan dia juga terpilih untuk karaisi li tahriri jaridah, untuk jadi ketua penerbitan surat khabar al-waqa'il misriyah. Jadi itu bab sahafah kita belajar tentang al-waqa'il misriyah. Sebagai recap balik, al-waqa'il misriyah adalah jaridah, adalah surat khabar yang diterbitkan pada zaman Muhammad Ali. Apa peranan surat khabar ni? Peranan dia adalah untuk menjadi lisan Muhammad Ali, untuk menjadi suara Muhammad Ali untuk sampai kepada rakyat. Kemudian sirah ikhtiyaruhu, apa rahsia dia terpilih untuk menjadi ketua penerbitan tu? Apa rahsia dia? Rahsia dia jamalu uslubihi fil kitabah, sebab kecantikan dan keelokan uslub yang dia guna dalam penulisan dia. Jadi dia adalah orang yang berperanan terhadap dia punya bidang ni banyak kalau kita baca tentang education. Dia berperanan terhadap pendidikan Mesir pada zaman tersebut. Seterusnya, ishamatuhu ataupun juhuduhu ataupun fadluhu fil azharus syarif. Dia boleh tanya macam-macam kata kunci. Jadi kadang-kadang dekat kalau untuk adab, kadang-kadang kita susah nak jawab soalan juga kadang-kadang sebab kita tak faham kata kunci dia. Kadang-kadang kata kunci yang kita ingat juhuduhu.
juhudu al-Syekh Hasan Al-Attar fil Azhar. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa kata kunci yang sama dengan istilah tersebut. Maka kadang-kadang bila kita tak tahu, kita tak tahu nak jawab. Orang kata tak tahu nak jawab soalan tu. Padahal kita dah ada dah jawapan. Tapi mungkin disebabkan ada istilah yang kita tak tahu, maka benda tu menyukarkan kita. Maka untuk setiap madah, pastikan antum tahu at least 2 kata kunci untuk soalan yang dia akan tanyakan. Maknanya selain daripada hayatuhu, apa perkataan lain yang dia boleh guna. Antaranya nasy'ah. Contoh juhuduhu, yang selain daripada tu ishamatuhu ataupun fadluhu. Okay, jadi apa jasa dia, apa usaha dia terhadap Azhar Syarif? Pertama, tawalla masyikhatul Azhar. Dia dilantik menjadi Syekh Al-Azhar. Kemudian yang kedua, ad-difa' an ulumin nahdah. Dia mempertahankan ilmu-ilmu moden, ilmu-ilmu yang boleh membangkitkan Mesir pada zaman tu. Yang ketiga, daruratul akhdha bil ulumin nahdah min nahiyati syar'iyyah. Dia mementingkan pengambilan ilmu-ilmu moden daripada sudut syar'iyah. Jadi, dia adalah orang yang berperanan. Dia adalah orang yang penting untuk pendidikan Mesir pada zaman tu. Dan dia mementingkan ilmu-ilmu moden dalam perspektif min nahiyati syar'iyyah, dalam perspektif agama. Jadi walaupun kita ambil ilmu kedoktoran, walaupun kita ambil ilmu falsafah, ilmu bahasa, tapi kita tak sekadar ambil tu membabi buta, tapi kita juga ada rujukan ataupun ada perspektif agama yang kita cantumkan. Kemudian terakhir untuk Syekh Hasan Al-Attar, mawqifuhu an rafidil ilmu al-hadis. Apa dia punya prinsip ataupun pendirian dia dalam menolak dalam golongan yang menolak ilmu hadis. Jadi pada zaman tu, bila mana ada orang yang mempertahankan ilmu moden, mestilah ada orang yang menolak juga ilmu moden. Maka walaupun ada golongan yang menolak ilmu moden, tapi Syekh Hasan Al-Attar tetap berusaha untuk zalla Syekh yuwasilu difa'uhu an ulumin nahdah. Dia tetap meneruskan. Zalla ni antara perkataan lain dia istamarra. Dia tetap berterusan mempertahankan ilmu-ilmu moden. Wajaha rafidil ilmu al-hadith mimman ra'au dirasatu at-tib bitashrihi jasdil insan haram. Maka dia berhadapan dengan orang yang menolak ilmu hadis, ilmu moden, yang mereka ni mengatakan bahawasanya pembelajaran kedoktoran iaitu spesifiknya dalam bab pembedahan jasad manusia tu haram. Kalau antum belajar belajar usul fiqh, ada satu kaedah di mana kita menjadi dalil untuk kita mengharuskan pembedahan ke atas jasad manusia. Maka sebab itulah pentingnya ilmu-ilmu agama, sebab bila mana kita ada hujah dalam bab ilmu agama, maka kita boleh untuk menggunakan hujah tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia. Maka tu sedikit sebanyak untuk Syekh Hasan Al-Attar. Sebenarnya sangat sikit kalau kita belajar tentang Syekh Hasan Al-Attar. Kalau antum berminat dengan pendirian ataupun prinsip Syekh Hasan Al-Attar, antum boleh Google, antum boleh baca apa yang Syekh Hasan Al-Attar buat pada zaman dia. Kemudian kita tengok Syekh Rifa'ah At-Tahtawi. Untuk Syekh Rifa'ah At-Tahtawi pula, kepakaran dia ataupun dia punya sumbangan dia besar dalam bidang bahasa. Jadi dia adalah orang yang menggerakkan penterjemahan. Dia juga orang yang tubuhkan persatuan. Dia juga menterjemahkan undang-undang Perancis kepada bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita tengok nasya'atuhu, wulida fi Tahta fi am 1801,
dalam nota Ana kurang letak tarikh. Jadi Ana hanya letak tarikh dekat bila dia lahir dan bila dia meninggal. Adapun ada beberapa tarikh lain yang Ana jumpa, Ana cuba untuk tak letak tarikh tersebut sebab kalau Ana tak hafal pun dia punya tarikh. Jadi disebabkan Ana takut Ana tak boleh nak ingat semua tarikh untuk adab, maka dekat nota Ana tak letak terus dia punya tarikh, kecuali tarikh yang betul-betul penting. Antaranya tarikh kelahiran dan tarikh kematian. Jadi misalkan tarikh penubuhan sekolah, misalkan madrasah Al-Sin, maka tarikh tu Ana tak letak sebab Ana takut Ana tak boleh nak ingat tarikh tersebut. Kemudian dia lahir dekat Tahta, maka disebabkan tu nama dia tu nisbah kepada tanah kelahiran dia. Dia juga hifzul Quran fi sirrihi, dia menghafal Al-Quran pada masa muda dia. Ihtammat bihi usra akhwalihi ba'da wafati walidihi. Jadi dia dijaga ataupun dia diambil berat oleh keluarga belah mak dia. Ba'da wafat maknanya setelah ayah dia meninggal, yang mengambil berat Rifa'ah Tahtawi adalah keluarga mak dia. Dia juga menghafal matan-matan hifzul mutun, menghafal matan-matan ilmu pada zaman tu. Wafatuhul maniyah, kemudian dia meninggal di Al-Maniyah. Sebelum tu Ana tak pasti Al-Maniyah tu maksud apa. Jadi kalau antum tahu maksud Al-Maniyah tu, boleh bagi tahu dekat chat box. Seterusnya dirasatuhu fil Azhar. Macam mana dia punya hayatuhul al-azhariyah, macam mana pendidikan dia masa dekat Azhar. Iltahaqa bil Azhar fi sadisah asyarah min umrihi. Dia sambung ke universiti, dia sambung ke Al-Azhar pada umur 16 tahun. Darasa fihi al-hadith wal fiqh wat tasawuf. Dan dia belajar dekat sana ilmu-ilmu agama. Antara syekh dia, Syekh Hasan Al-Attar. Siapa Syekh Hasan Al-Attar? Syekh yang kita jumpa tadi. Maka antum kena hubung jalin maklumat-maklumat tersebut. Tadi Syekh Hasan Al-Attar memberi isyarat kepada Muhammad Ali untuk menghantar delegasi ke Perancis. Maka dia memilih Rifa'ah Tahtawi. Maka kita tahu bila mana dia pilih Rifa'ah Tahtawi, maka sudah semestinya dia guru kepada Rifa'ah Tahtawi. Maka antara Syekh Rifa'ah Tahtawi antaranya Hasan Al-Attar juga. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan Syekh Hasan Al-Quwaisini. Seterusnya dauruhu fil bi'tsah al-ilmiyah ila Faransa. Ataupun rihlatuhul ilmiyah dia. Dia punya dia punya travel ilmiah dia. Ataupun kita panggil lawatan ilmiah dia. Ukhtira imaman li hadhihi al-bi'tsah. Dia dipilih menjadi ketua untuk rombongan ke Perancis. Jadi ukhtira ni adalah fi'il mabni lil majhul. Kalau kemarin kita belajar tentang fi'il mabni lil majhul, maka ini adalah contoh perkataan untuk fi'il mabni lil majhul. Asal perkataan ikhtara. Kemudian dia ikhlasul kasri, kalau dia jadi ukhtira. Ukhtira imaman li hadhihi al-bi'tsah. Al-'ukuf ala ta'allama al-faransiyah wa qira'atul kutub wa tarjamatiha. Dia fokus untuk mempelajari bahasa Perancis dan juga membaca buku-buku serta menterjemahkannya. Tadwin makhtut rihlatuhu talkhis al-ibris fi talkhis al-baris. Dia juga menulis ataupun dia juga menulis catatan rihlah dia. Dan ada buku dan ada buku yang dia terbitkan. Jadi Syekh Hasan Al-Attar menasihati
Syekh Rifa'ah Tahtawi supaya masa dia dihantar pergi ke masa dia dihantar pergi ke Paris, dia dinasihati untuk buat satu diary ataupun buat satu catatan. Semoga dengan catatan tu boleh bagi impact kepada orang lain juga. Dan buku dia ada dalam bahasa Melayu. Baru ni Ana cek dekat Shopee, buku dia antum boleh cari Imam di Paris kalau tak silap Ana. Imam di Paris. Kalau antum nak baca tentang Syekh Rifa'ah Tahtawi ataupun berminat dengan karya dia, antum boleh baca salah satu daripada buku dia tersebut. Kemudian wazaifuhu ataupun a'maluhu ba'da audatuhu minal bi'sah. Jadi lepas dia dah pergi ke Paris, lepas dia pulang, apa dia punya pekerjaan dia? Apa dia punya tugas dia? Mutarjimun fi madrasati tib. Dan dia juga mutarjimun fi madrasati tubajiyah. Ini nama madrasah. Bila dia pulang, dia menjadi penterjemah kepada madrasah tib dan madrasah tubajiyah. Jadi tadi Ana dah bagi tahu dia punya spesialis dia adalah dalam bidang penterjemahan ataupun bidang bahasa. Kemudian dauruhu fi bina'in nahdah. Soalan ni sangat famous. Untuk setiap tokoh pastikan antum hafal dia punya dauruhu dia punya peranan dia punya usaha dia punya jasa dia. Dia antara peranan dia, antara jasa dia untuk kebangkitan Mesir, najaha fi iqna' Muhammad Ali bi insya'i madrasah al-Sin. Dia berjaya memujuk Muhammad Ali untuk membina sebuah sekolah. Yang nama sekolah tu Madrasah Al-Sin, iaitu Madrasah lil Mutarjimin, madrasah untuk para penterjemah yang didirikan oleh Muhammad Ali di Qahirah. Antara poin penting yang boleh kita ambil ataupun pelajaran penting yang boleh kita ambil adalah tadi kita tengok guru dia, Syekh Hasan Al-Attar memujuk Muhammad Ali untuk menghantar rombongan ke Paris. Kemudian orang kata benda tu dirintis ataupun diteruskan oleh anak murid dia. Jadi anak murid dia pula yang memujuk Muhammad Ali, yang memujuk pemerintah untuk mendirikan sebuah sekolah pula. Mendirikan sebuah sekolah untuk para penterjemah, untuk orang kata untuk latih para penterjemah, sebab dalam bidang penterjemahan penting untuk kita tahu cara nak menterjemah. Sebab bila kita nak menterjemah sesuatu bahasa, kita tak boleh ambil harfin biharfin. Kita tak boleh ambil kalimat by kalimat. Sebab bila kita ambil satu kalimat tu akan menimbulkan keselaruan makna pada teks tersebut. Maka perlunya ilmu untuk menterjemah sesuatu bahasa lain. Jadi dia perlukan kepada bahasa yang baik, bahasa yang tinggi untuk menterjemah sesuatu teks. Kemudian kita juga boleh tengok peranan Muhammad Ali pada zaman tersebut. Muhammad Ali sangat terbuka kepada pendidikan. Kita tengok dia boleh menerima nasihat ataupun menerima usulan daripada rakyat dia untuk kebangkitan Mesir pada zaman tu. Seterusnya tawalla nizaratiha hina iftatahat al-madrasah bil Qahirah. Dia juga dilantik untuk menjadi pengurus ketika pembukaan sekolah ketika terbukanya sekolah, ketika terbangunnya sekolah di Qahirah. Maka dia juga jadi pengurus untuk sebuah sekolah. Dia juga muraja'ah ma tarjamahu talamis. Dia juga ulang kaji apa yang dia ajak kepada murid-murid dia. Maka tu antara peranan Rifa'ah Tahtawi. Kemudian kita tengok At-Tahtawi fi Sudan. في السودان في عهد عباس الأول أمر بإرسال رفعة إلى السودان بحجة تولية
Nazarah awwalu madrasah ibtidaiyah. Jadi dia me, dia di dia disuruh ataupun dia dihantar ke Sudan dengan alasan dengan alasan dia dilantik sebagai pengurus sekolah rendah pertama dekat Sudan. Kemudian dia juga masa dekat Sudan tersebut, selain menjadi pengurus sebuah sekolah, dia juga menterjemah novel Perancis yang masyhur dengan tajuk Mughamarat Tilmak. Jadi ini novel yang mana diterjemah oleh Syekh Rifa'ah At-Tahtawi. Kemudian Al-A'mal At-Tahtawi fi ahdi Sa'id Basha. Jadi apa pekerjaan Tahtawi di zaman Sa'id Basha? Pertama, dia Nazirul Madrasah Al-Harbiyah. Dia menjadi pengurus madrasah, dia menjadi pengurus sekolah ketenteraan. Jadi dekat sekolah ketenteraan tu, ja'ala dirasah bil lughatil arabiyyah ijbariyah. Dia menjadikan pembelajaran bahasa Arab tu pembelajaran yang wajib. Ijbariyah ni paksa. Pembelajaran yang wajib dekat sekolah tersebut. Maka bila mana dia menjadi pengurus sebuah sekolah, maka dia boleh untuk menetapkan silibus sekolah tersebut. Jadi dia menetapkan wajib untuk mereka belajar bahasa Arab. Kemudian i'ta'u huriyah ikhtiyaru ihdal lughatul Arabiyyah. Dia juga bagi kebebasan ataupun bagi pilihan untuk pelajar-pelajar memilih untuk mempelajari salah satu daripada bahasa-bahasa Eropah. Antara bahasa dia, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, dan ada lagi satu bahasa, saya tak ingat bahasa apa. Jadi, selain daripada mempelajari bahasa Arab secara paksa, secara wajib, dia juga menekankan para pelajar dia untuk mempelajari bahasa Eropah. Dan ada lagi satu poin juga, tapi Hana tak tulis dalam nota Hana, tapi ada dalam buku. Dia juga i'ta' huriyah ikhtiyaru ihdal lughatis syarqiyah. Dia juga bagi pilihan untuk para pelajar dia pilih untuk belajar bahasa-bahasa timur. Jadi bahasa Eropah dan bahasa timur. Bahasa Eropah antaranya bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Kalau bahasa timur antaranya bahasa Turki. Jadi walaupun sekolah tu adalah sekolah ketenteraan, tapi sangat ditekankan penggunaan bahasa, sampai-sampai sekolah madrasah Al-Harbiyah ni seakan-akan madrasah Al-Sin. Kalau tadi kita tengok madrasah Al-Sin adalah madrasah untuk para penterjemah, tapi disebabkan himmahnya Tahtawi dalam bab bahasa, maka sekolah lain pun seakan-akan menjadi sekolah madrasah Al-Sin. Dan dia juga insya' qalaman literjemah, dia juga menubuhkan persatuan untuk golongan penterjemah. Kemudian dia punya tugas Tahtawi pada zaman Sa'id Basha, ihya' turas al-Arabil Islami. Dia menghidupkan turas Arab pada zaman tersebut, pada turas Arab. Najaha fi iqna' al-hukumah bitab'i iddatu kutubit turas. Dia berjaya memujuk kerajaan untuk mencetak buku-buku klasik. Antaranya Tafsir Mafatihul Ghaib dan Muqamatul Hariri. Jadi kita tengok pentingnya seorang ilmuwan, pentingnya seorang cendekiawan dekat dalam negara. Bila mana kita ada cerdik pandai dekat dalam negara, maka cerdik pandai itulah yang akan memajukan bidang pendidikan di sebuah negara. Dia akan mengambil berat pendidikan rakyat. Walaupun kadang-kadang tak semestinya seorang pemerintah tu sendiri yang orang kata yang ada matlamat jauh. Tak semestinya seorang pemerintah negara tu ada matlamat jauh. Tapi kalaupun seorang pemerintah tu orang kata tak ada matlamat jauh untuk pendidikan, at least ada cendekiawan dan orang cerdik pandai yang nak ambil berat bab pendidikan rakyat. Jadi semoga kita termasuk orang yang
mengambil berat tentang pendidikan rakyat. Maka bila mana kita belajar tentang tokoh-tokoh Azhar, kita tahu mereka ni bukan sekadar belajar untuk diri mereka sendiri, tapi juga mereka belajar untuk memberi juga. Apa yang mereka dapat, mereka bagi. Tengok macam Syekh Rifa'ah Tantawi. Lepas daripada dia dia uh, pulang daripada rombongan ke pulang daripada pembelajaran dia di Perancis, pembelajaran dia di Paris, pulang je sejurus pulang daripada tu dia jadi apa? Dia jadi penterjemah, dia jadi guru. Maka kita kena mencontohi tokoh-tokoh ulama. Sebab itulah seronok sebenarnya kalau kita baca dia punya kisah-kisah hidup, dia punya pandangan dan metod dan juga pendirian hidup mereka sebab kita nak kita pun jadi sebahagian daripada mereka juga. Jadi antum yang dalam ni pastikan antum ada satu mindset di mana kita belajar bukan sekadar kita nak jadi kita seorang je pandai, tapi kita nak masyarakat kita nak umat Islam, kita nak umat Islam juga dapat manfaat daripada keberadaan dan kewujudan kita. Seterusnya kita tengok wazaifuhu fi ahdi Ismail al-Khudawi. Dia punya tugas-tugas dia. Jadi kalau antum tengok untuk Rifa'ah Tantawi ni, di setiap zaman, di setiap zaman pemerintahan, dia ada tugas dia. Maknanya, satgi dekat zaman Sa'id Basha, dia jadi seorang kata pengurus sebuah sekolah. Bila dekat zaman Ismail Khudawi, kita tengok dia jadi apa? Al-Ishraf ala tadris al-lughatul arabiyyah bil madaris. Dia jadi pengurus untuk pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Dia jadi untuk semua sekolah, untuk banyak-banyak sekolah, dia jadi pengurus bahasa untuk sekolah tersebut. Kemudian dia juga naziran liqalamit tarjamah. Dia menjadi pengurus untuk persatuan persatuan penterjemahan yang dia bina. Yang dia bina sendiri persatuan tu dan dia orang kata jadi pengurus kepada persatuan tu. Kemudian dia juga tahrir majalah Ar-Rawdah. Dia tahrir ni menyunting. Dia edit majalah Rawdah. Jadi dia jadi editor untuk majalah Ar-Rawdah. Kemudian juhuduhu fil isyraf ala tadris al-lughatul arabiyyah. Dia punya usaha dia dalam menguruskan ataupun dalam menyediakan pembelajaran bahasa Arab. Ikhtiyarul madrasiyyin wa tawjihuhum. Dia membimbing para pelajar. Dia membimbing para pelajar untuk mempelajari bahasa. Kemudian dia juga ikhtiyarul kutubid dirasah al-muqarrarah. Dia juga usaha dia juga menetapkan silibus pembelajaran. Silibus pembelajaran pada zaman tu diletakkan oleh Rifa'ah Tantawi. Kemudian ikhtiyar satu kathirun lajanu imtihanatil madaris al-ajnabiyah wal misriyah. Dan dia juga jadi lembaga peperiksaan untuk orang asing dan juga untuk orang Mesir pada zaman tersebut. Syekh Rifa'ah Tantawi dia orang yang berperanan dalam linguistik, dalam bahasa dan juga dalam pendidikan. Dan kita tengok juga dia punya juhuduhu fi tarjamah al-qawaninul faransiyah. Dia punya usaha dia dalam menterjemah undang-undang Perancis. Usaha dia untuk menterjemah undang-undang Perancis. Ayyana naziran liqalam tarjamah wa qama bitarjamatil qanun al-faransi. Jadi dia memilih ataupun dia memilih pengurus untuk persatuan terjemah dia dan dia juga menterjemah undang-undang Perancis. Fasta'ana bitalamidhu min khariji madrasah al-Sin. Maka kemudian dia ditolong oleh pelajar-pelajar dia daripada lepasan ataupun daripada lulusan madrasah
Alsin. Jadi kita tengok pelajar-pelajar dia yang orang kata yang duduk dekat sekolah-sekolah depa akan menyumbang balik terhadap orang kata terhadap masyarakat, terhadap negara pada masa tu. Jadi lepas je depa belajar dekat madrasah penterjemahan, maka depa bekerja. Depa menolong pula ulama pada zaman tu untuk menterjemah undang-undang. Kita tengok ni ulama tapi dia menterjemah undang-undang Perancis. Undang-undang Perancis tu maknanya undang-undang sivil. Maka walaupun orang kata depa ni ambil penting bab ilmu agama tapi depa juga tak kesampingkan ilmu-ilmu moden. لم تكن هذه المهمة يسيرة لأنها تتطلب إلماما واسعا بالقوانين الفرنسي وبأحكام الشريعة الإسلامية. Jadi dia kata hal ni bukan benda mudah. Dia kata menterjemah undang-undang Perancis ni bukan satu hal yang mudah. Li'annaha tatallabu ilmaman. Sebab apa? Sebab dia memerlukan ilmu yang luas terhadap istilah ataupun terhadap undang-undang Perancis dan juga hukum syariah Islamiah. Jadi bila mana kita nak menterjemah, bila mana kita nak mengambil satu ilmu daripada sesuatu kelompok, maknanya kalau kita nak ambil ilmu tu, kita nak bawa ilmu tu daripada misalkan ilmu Yunani kepada ilmu yang boleh digunakan oleh umat Islam, maka kita perlulah mengislamisasikan ilmu tersebut. Maka sama juga walaupun undang-undang Perancis tapi perlu untuk adanya islamisasi terhadap ilmu tersebut. Kita tak boleh ambil 100% ilmu tersebut dan sampaikan kepada masyarakat. Takut-takut ada unsur sekularisme dan sebagainya. Maka bila mana peranan ulama tersebutlah untuk maknanya peranan ulama selain daripada orang kata menterjemah tapi juga menyatu padukan antara undang-undang Perancis dan juga hukum syariah Islamiah. Kemudian muallafat Rifa'ah Tahtawi. Apa dia punya karya-karya dia, antaranya Al-Mursyidul Amin fi Tarbiyah Al-Banat wal Banin. Itu satu karya dia. Yang kedua Nihayatul Ijaz fi Sirah Sakinil Hijaz. Itu antara karya dia juga. Dan tadi Talkhisul Ibris fi Talkhisil Baris. Dia punya apa? Diary dia tadi. Diary dia tu juga karya dia sebab diary tu dibukukan. Maka diary tu juga antara karya dia. Itu sedikit sebanyak untuk Rifa'ah Tahtawi. Maka semoga hari ni kita belajar anggota dan ada lagi satu tokoh. Semoga hari ni kita belajar tokoh-tokoh ni tak sekadar untuk peperiksaan saja tapi kita nak daripada tokoh-tokoh ni apa yang boleh kita ambil manfaat daripada kisah perjuangan hidup mereka. Seterusnya kita tengok Syekh Muhammad Abduh. Dia punya hayatuhu ulida fi qaryah mahallah Nasar bimarkazi Syubrakhid fi muhafazah Al-Buhairah. Jadi dia lahir, Syekh Muhammad Abduh ni lahir di Buhairah. Satu tempat daerah dia nama Buhairah di kampung Mahallah Nasar di pusat tu nama dia Syubrakhid. Jadi adalah nama tempat-tempat di zaman tersebut yang antum kena hafal. Fi qaryah Mahallah Nasar bimarkaz Syubrakhid fi muhafazah Al-Buhairah. Kalau tip sana, ana kalau tak mampu nak hafal panjang sangat, ana hafal daerah besar dia. Misalkan Buhairah. Buhairah tu memang nama daerah yang terkenal. Maka kalau tak mampu nak hafal dia punya nama kampung, nama pusat dia, nama pusat bandar dia zaman tu, maka boleh untuk kita hafal daerah. At least kalau kita tak mampu jawab semua soalan, at least daripada tak boleh, orang kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan Abuhu Turkumani wa ummuhu Misriyah. Ayah dia orang Turkumani orang Turki ke kalau tak salah nah. Dan mak dia orang Mesir. Ta'limuhu pendidikan dia iltaqa bil Azhar di sanah 1866. Kalau antum tengok ana tak cakap bahasa Arab tu sebab ana kurang sikit. Sebab angka ni ana kurang nak, ana kurang cepat untuk nak transfer daripada
daripada nombor kepada istilah Arab. Kemudian tatalammadha ala yadi Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Okay, sebelum kita tengok secara detail tentang Syekh Muhammad Abduh, tadi kita tengok Syekh Hasan Al-Attar, perjuangan dia dalam bidang kedoktoran dan dalam bidang pendidikan. Lepas tu Rifa'ah Tahtawi tadi dalam bidang linguistik dan juga pendidikan juga. Syekh Muhammad Abduh dia punya bidang dia, spesialis dia adalah bidang pendidikan juga. Dia bidang pendidikan dan juga politik. Syekh Muhammad Abduh pendidikan dan juga politik. Maka antara syekh dia Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Jamaluddin Al-Afghani ni adalah syekh yang menterjemah surat khabar, nama dia Al-Urwatul Wuthqa. Jadi mereka terjemah dua-dua orang. Syekh dengan anak murid terjemah bersama. Jadi majalah Urwatul Wuthqa, dulu kalau antum ingat balik kita belajar sahafah, ada majalah nama dia Urwatul Wuthqa yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian antara syekh dia yang lain juga Syekh Hasan At-Tatwil dan Syekh Darwish As-Sufi. Kemudian dia juga hasala ala syahadah al-alamiyah. Jadi dia juga memperoleh sijil ataupun memperoleh sijil antarabangsa dekat Al-Azhar pada zaman tersebut. Sebelum anda masuk ke seterusnya, anda lupa nak tanya antum. Antum faham ke untuk pembelajaran hari ini? Anda lupa nak tanya sebab anda rasa macam hari ini agak ringan sikit perbahasan. Jadi kalau antum faham boleh antum bagi tahu. Kalau tak faham pun boleh tanya soalan. Okey, kalau faham kita teruskan. Ishtirakuhu fi thawrah Urabi. Fi thawrah Urabi. Jadi dia penyertaan dia dalam thawrah Urabi. Thawrah ni macam kebangkitan ataupun macam reformasi macam tu. Jadi dia menyertai reformasi terhadap Urabi. Ishtaraka fi thawrah Ahmad Urabi. Urabi tu adalah nama orang. Ahmad Urabi diddul Injilis. Jadi dia menentang, dia menyertai reformasi Ahmad Urabi dalam menentang Inggris. Kana mutasyakkikan fil bidayah li'annahu sahibu tawajjuh al-islahi yarfadu tasadum. Jadi awal-awal dia tu mutasyakkikan, awal-awal penyertaan dia tu dia ragu-ragu. Sebab apa? Sebab dia adalah anggota Tawajjuh al-Islahi ni macam anggota satu persatuan yang mana persatuan tu menolak reformasi ataupun menolak kepada pergaduhan ataupun pertembungan macam tu. Tapi dia tetap menyertai gerakan tersebut. Ni seolah-olah gerakan nasionalisme, gerakan mempertahankan Mesir pada zaman tersebut, gerakan melawan penjajah. Jadi dia tetap menyertai gerakan tersebut, tapi ba'da fashalu thawrah hukima alaihi bisijin. Jadi dia gagal dalam reformasi tersebut dan dia dihukum penjara. Kemudian lepas dah penjara, summa binafi ila Beirut limuddah 3 sanawat. Dia dihukum penjara dan dihukum buang negeri ke Beirut. Beirut ni dekat Lebanon selama 3 tahun. Jadi kita tengok macam mana sebenarnya kita ada banyak tokoh Islam yang dipenjara. Jadi orang baik ini selalu kena dihalang perjuangan mereka. Orang baik selalu kena penjara. Kita tengok banyak tokoh-tokoh kita sebelum ni juga kena penjara, kena buang negeri dan sebagainya. Jadi semoga Allah merahmati setiap perjuangan mereka. Kemudian safaruhu ila Baris summa al-auda ila Beirut. Kemudian kita tengok dulu safara ila Baris bida'wati Jamaluddin Al-Afghani.
Jadi dia bermusafir ke dia bermusafir ke Paris dengan ajakan Jamaluddin Al-Afghani. Siapa Jamaluddin Al-Afghani? Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu syekh kepada Syekh Muhammad Abduh, dan syekh ni juga tadi Ana bagi tahu dia sama-sama menerbitkan surat khabar nama dia Ar-Urwatul Wuthqa, dan depa dua orang ni travel ilmiah. Maknanya depa rihlah ilmiah ke Paris juga. Depa rihlah ilmiah ke Paris, dan ada satu kutipan menarik yang Ana nak share dekat antum tentang apa yang dia katakan selepas dia pulang daripada Paris. Yang ni tak ada dalam silibus, tapi menarik untuk kita diskusi. Jadi sepulangnya dia daripada Eropah, dia kata kalimat dia, ra'aitul Islam fil Uroba wa zurtu biladil Arabiyah wa lam aral Islam fiha. Sekali lagi Ana ulang. Ra'aitul Islam fil Uroba wa zurtu biladil Arabiyah wa lam aral Islam fiha. Dia kata, aku melihat Islam di Eropah dan aku mengunjungi negara Arab, tapi aku tak melihat Islam dekat situ. Jadi satu kritikan yang besar juga untuk kita sebagai umat Muslim, di mana bila mana kita, sama juga kat zaman moden sekarang juga, bila mana kita tengok negara-negara Eropah, kadang-kadang kita nampak Islam dekat negara tersebut. Misalkan kita tengok, ni bukan Eropah tapi misalkan kita tengok Jepun, maka Jepun sangat dipuji terhadap tentang kebersihan dia. Maka kita nampak aspek Islam dekat situ. Tapi bila mana kita mai ke negara kita, negara Islam ataupun negara Arab, maka kita tak nampak Islam, kita tak nampak jati diri Islam dekat situ. Maka kadang-kadang bila kita pergi negara maju, kita pergi negara-negara besar, kadang-kadang kes-kes kecurian tu sikit, sebab dia punya dia punya rakyat dia tu amanah. Kemudian kalau kita tengok kat Jepun juga, kita tahu dia punya sifat menepati masa dia. Maka satu kritikan besar sebenarnya dekat kita, bila mana kita sebagai umat Islam perlu mengekalkan keislaman kita. Bila mana kita Islam, bila mana kita Muslim, jangan kita rasa seronok. Bukan jangan kita rasa seronok, jangan kita rasa senang lenang bila kita dah ada gelar Muslim. Sebenarnya banyak lagi hal untuk kita perlu buat untuk menjaga keislaman kita. Kita tak nak kita sekadar Muslim, kita juga nak kita jadi seorang yang mukmin, dan hal tersebut menjadi visi dan misi yang besar dalam hidup kita. Dan kita tak mahu kalau kita seorang je yang menjadi Muslim. Kita juga kena ada misi untuk mengislamkan orang Islam. Sekarang kita ada banyak orang Islam, tapi kadang-kadang kita sendiri orang Islam gagal menjadi Muslim yang sesungguhnya. Jadi pastikan misi kita hari ini adalah untuk mengislamkan negara Islam, mengislamkan orang Islam. Jadi misi itu mestilah dimulai daripada diri kita sendiri, dan seterusnya semoga hijrah tu memberi kesan juga untuk orang sekitar kita. Jadi sepulangnya Syekh Muhammad Abduh ni daripada Paris, yang tu yang dia katakan kepada umat Islam. Maka tu satu kelemahan untuk umat Islam. Maka kita perlu garap lebih lagi, perlu semangat lebih lagi. Seterusnya, asdara ma'an jaridah al-urbatul wuthqa. Tadi Ana bagi tahu dia menerbitkan surat kabar ni yang nama dia al-urwatul wuthqa. Usisa Beirut Jam'iyah al-urwatul wuthqa. Kemudian bila dia duduk dekat Beirut, tadi dia duduk kat Beirut sebab apa? Sebab dia kena buang negeri. Tapi tengok, walaupun dia duduk dekat tempat pembuangan, dekat tempat yang dia dibuang negeri, dekat tempat yang dia kena hukum, tapi dia boleh lagi mengasaskan persatuan Urwatul Wuthqa. Dan dia juga ishtaghala bitadris fil madrasah as-sultaniyah. Jadi dekat Beirut tu dia menubuhkan persatuan. Kemudian bila dia
balik daripada Beirut tu juga dia sibuk dengan kerja dia sebagai guru dekat Madrasah As-Sultaniyah. Kemudian audatuhu ila Misr. Dia punya dan kemudian setelah dia dihukum apa semua tu dia pulang pula ke Mesir. Ada ila Misr bi'afwi min al-Khudaywi Taufiq wa afwi al-Lut Kroma anhu. Lord Cromer ni nama orang Inggeris. Jadi dia pulang ke Mesir tu tadi dia dihukum sebab tu dia tak boleh pulang ke Mesir, tapi dia boleh kembali pulang ke Mesir setelah mendapat pengampunan daripada Khudaywi Taufiq dan juga pengampunan Lord Cromer dengan perantaraan Sa'ad Zaghlul biwasitati Sa'ad Zaghlul. Biwasatah Sa'ad Zaghlul. Sa'ad Zaghlul ni nanti antum tengok ada Sa'ad Zaghlul adalah min talamidhu antara pelajar dia. Fashtarata alaihi Cromer alla ya'malu bisiyasah. Jadi dengan syarat dia boleh mendapat pengampunan dengan syarat yang ditetapkan oleh Cromer, iaitu dia tak boleh terlibat dengan politik. Maka tadi sebab tu Anang bagi tahu dia pertama dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang politik. Sebab apa? Sebab tadi kita tengok pertama tadi dia ada apa? Dia menyertai gerakan-gerakan nasionalisme. Dia kata dia menggunakan kebolehan itu dalam bidang politik. Kemudian washtaghala bitadris hatta ukhtira limansibil mufti. Kemudian walaupun orang kata dia dah pulang ke Mesir dan dia tak boleh terlibat dengan politik, tapi dia sibukkan diri dia dengan apa? Dia sibukkan diri dia dengan menjadi seorang orang kata menjadi seorang pendidik, jadi seorang guru. Sampailah dia mendapat jawatan mufti. Bayangkan kita boleh tengok daripada Syekh Muhammad Abduh ni, satu tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni, buat macam ni. Dibuang negeri, dekat tempat pembuangan itu apa yang dia boleh bagi manfaat, apa yang boleh dia buat. Kemudian bila dia tengok negara-negara Eropah, apa pelajaran yang boleh dia ambil. Kemudian bila mana dia tak boleh terlibat dengan politik, apa yang dia buat. Sampailah walaupun dia tak terlibat dalam politik, akhirnya dia boleh juga menjadi mufti. Seterusnya a'maluhu wa wazaifuhu. Dia punya tugas-tugas dia mudarris litarikh fi madrasah Darul Ulum. Jadi dia menjadi guru sejarah dekat sekolah Darul Ulum. Kemudian dia juga mudarris fi madrasah As-Sultaniyah. Dia menjadi guru dekat madrasah As-Sultaniyah. Jadi kita tengok Syekh Muhammad Abduh ni adalah orang yang sangat suka mengajar. Daripada tadi kita tengok dia menjadi guru sebab dia adalah orang yang sangat hebat dalam bidang pendidikan. Kemudian dia menjadi mufti Lidiyaril Masriyah. Ta'sis Jam'iyah Ihya Al-Ulum Al-Arabiyah. Dia menubuhkan Jam'iyah, persatuan untuk menghidupkan ilmu-ilmu Arab. Kemudian Syekh Muhammad Abduh Mujaddid fil Asrul Hadis. Gelaran yang paling orang kata paling digunakan untuk Syekh Muhammad Abduh adalah Mujaddid fil Asr al-Hadis, Mujaddid pada zaman moden. Jadi sebab apa dia Mujaddid? Sebab walaupun dia tengok tadi, walaupun dia pergi ke Eropah, tapi dia berjaya untuk mengambil input daripada situ. Sehingga dia berjaya orang kata buat satu gerakan ataupun dia buat satu perbandingan. Dia melihat sesuatu dan dia buat analisa dan benda tu dia sampai balikkan ke masyarakat. Ijtihaduhu fi tahrir al-aqal min al-jumud. Dia punya usaha dia adalah untuk membebaskan akal daripada kejumudan. Jumud ni kemarin kita belajar hal jamidah. Kita belajar hal jamidah. Jumud ni maksud dia beku ataupun dalam ayat ni kita boleh bagi tahu usaha dia adalah untuk membebaskan akal daripada sempit, daripada fikiran yang sempit. Jadi dia tak mau orang umat Muslim ni orang kata fikiran dia tertutup.
Sekarang kadang-kadang fikiran kita tertutup juga, di mana kadang-kadang kita merasa ilmu kedoktoran tu bukan ilmu Islam. Kadang-kadang kita mengkotak-kotakkan ilmu. Ada ilmu Islam, ada ilmu yang bukan ilmu Islam. Sedangkan kita tengok perjuangan para tokoh-tokoh dulu, tak ada namanya istilah orang kata istilah ilmu dunia dan ilmu orang kata ilmu dunia, ilmu Islam macam tu. Tapi depa juga walaupun ilmu tu ilmu yang orang kata ilmu yang akademik ataupun ilmu yang ilmu sains macam tu, walaupun ilmu tu untuk orang kata bukan untuk tapi sebenarnya ilmu tu untuk ni juga, untuk akhirat juga. Sebab apa? Sebab kita tak boleh hidup senang lenang kat akhirat kalau orang kata kalau hidup kita dekat dunia porak-poranda. Jadi ilmu macam ilmu kedoktoran dan sebagainya tu kan adalah ilmu ilmu apa? Ilmu fardu kifayah. Jadi yang tu yang menjaga kemaslahatan manusia. Jadi jangan sampai bila mana seseorang tu misalkan belajar accounting ataupun jangan sampai bila mana kita tengok kawan-kawan kita yang berbeza daripada jalan yang kita pilih, jangan sampai kita ada tanggapan buruk. Adapun kita tak menafikan bila mana kita duduk dalam bidang-bidang tersebut, kita mestilah tetap orang kata tetap memastikan diri kita ni hubung kait juga dengan orang kata dengan agama kita. Jangan sampai bila mana misalkan kita belajar perbandingan agama ataupun bila mana kita belajar tentang fizik, kimia, biologi, jangan sampai kita belajar ilmu tersebut tapi tak meningkatkan keimanan kita. Kita nak walaupun kita belajar ilmu kedoktoran dan sebagainya, kita tetap ada saham untuk diri kita sendiri. Seterusnya, yang kedua, dia juga dia musyarakatuhu fi iqazi wa'il ummah. Dia juga membangkitkan ataupun dia menghidupkan ataupun dia memberi kesedaran kepada masyarakat. Ihya'ul ijtihadul fiqhi. Dia juga menghidupkan ijtihad fiqhiyah. Jadi macam tadi yang Ana ada sebutkan, dalam fiqh kita ada ilmu yang namanya usul fiqh, di mana ilmu tersebut ada beberapa qawaidul fiqhiyah yang boleh kita jadikan dalil untuk melakukan sesuatu amalan. Seterusnya kita tengok islahatuhu ataupun juhuduhu fil islah. Dia punya usaha dia pertama ad-da'wah ila nashri ta'lim as-sahih. Dia punya usaha dia adalah untuk dakwah kepada penyebaran ilmu yang betul. Kita nak orang faham ilmu tu apa dia sebenarnya. Kemudian istikhdamu sahafah fi muharabatil fasad. Dan dia juga menggunakan menggunakan surat khabar, menggunakan platform media yang macam tu untuk memerangi fasad. Maka dia punya sahafah yang dia gunakan adalah Urwatul Wuthqa. Al-hathu 'ala al-islah al-ijtima'i. Galakkan untuk islah ijtima'i ni. Ini satu istilah yang bagus juga, iaitu kita nak mengislahkan masyarakat. Kita tak mau kita seorang je soleh. Kita tak mau kita seorang je solehah. Kita nak jadi muslih, kita nak jadi muslihah. Kita nak jadi orang yang boleh menyampaikan ataupun memberi dengan kesolehan kita tu, kita berharap semoga kita soleh dan dengan kesolehan kita tu boleh membantu orang lain juga. Kemudian munahadhah al-ihtilalul ajnabi bi jami'i ashkalihi. Dia juga menolak ataupun melawan penjajahan asing daripada banyak sudut. Jadi ada yang dia masuk secara langsung, macam tadi dia masuk persatuan, ada juga yang dia secara tak langsung. Secara tak langsung dia lawan penjajahan tu melalui penulisan. Seterusnya juhuduhu fi islah asalibul kuttab. Dia juga ada usaha dia untuk mengislahkan gaya bahasa para penulis. Ana rasa tak silap Ana, persatuan yang dia tubuhkan, persatuan Urwatul Wuthqa tu, kalau tak silap Ana tak pasti sama ada dia bergiat di bidang politik ataupun di bidang penulisan. Tapi dia juga membimbing para penulis.
Antaranya apa usaha dia, dia taqdimun namadhij. Jadi bila mana dalam bidang penulisan ni, dia menunjukkan ataupun mempresentkan penulisan-penulisan dia. Jadi penulisan Syekh Muhammad Abdul ni penulisan yang terbaik. Kalau tak terbaik, tak ada lah dia mampu untuk menerbitkan menerbitkan surat khabar. Jadi penulisan dia penulisan yang terbaik, maka dia mempresentkan ataupun menunjukkan contoh penulisan tu kepada para penulis. Kemudian walafata nazarus suhuf min ridaati uslubiha, dan dia juga menolak gaya bahasa yang lemah. Jadi gaya bahasa yang lemah tu dia tolak. Ilzamu ashabiha bi ikhtiyaril kuttabur rafi'in li mustawil kitabah, dan dia juga memastikan terpilihnya ataupun dia pilih kutab penulis-penulis yang orang kata kualiti penulisan itu bagus. Jadi penulis yang tulisan dia kurang bagus, yang gaya bahasa dia lemah, gaya bahasa dia buruk, maka dia bimbing mereka tu untuk jadi penulis yang hebat. Adapun penulis yang dah hebat, dia gilap lagi. Seterusnya dia punya aham mu'allifat, dia punya karya dia, Risalah Tauhid, yang mudah-mudah mudah-mudah dia punya tajuk dia Risalah Tauhid, Ar-Raddu ala Hanutu Al-Faransi, nama orang Hanutu Al-Faransi, dan yang ketiga Al-Urwatul Wuthqa. Jadi at least setiap setiap tokoh kalau tak mampu hafal semua karya, at least paling kurang pun wajib hafal satu. Jadi kalau macam tadi Ana duk sebut banyak kali Urwatul Wuthqa tu, sebab Ana harap semoga yang ni yang antum ingat. Jadi Urwatul Wuthqa. Lepas tu tadi kalau Rifa'ah Tahtawi tadi ada Talkhisul Ibris fi Talkhis Baris. Ana nak antum hafal yang tu sebab yang tu dia mudah dan dia macam suku kata dia tu lebih kurang. Talkhisul Baris fi Talkhisul Ibris fi Talkhis Baris. Ada 2 talkhis dekat tajuk dia tu. Kemudian talamith dia antara anak murid dia Hafiz Ibrahim. Hafiz Ibrahim ni juga antara kutab juga, dia juga antara penulis yang hebat juga. Kemudian Muhammad Mustafa Al-Marawi. Muhammad Mustafa Al-Marawi ni juga seorang kutab juga, seorang penulis. Dia juga ada saham dia dekat nanti kita belajar nusus, nanti ada nama dia Muhammad Mustafa Al-Marawi. Dia tulis satu kitabah, dia tulis satu tulisan. Lepas tu kita tengok ada Sa'ad Zaghlul. Sa'ad Zaghlul ni yang bantu untuk dia dapat pengampunan daripada Khudaiwi Taufik dengan Lord Cromer. Kemudian wafatnya dia di Al-Askandariyah ba'da mu'anah min marad as-sartan. Tak pasti ni nak sebut dia macam mana. Wadufina bil Qahirah. As-sartan ni maksud dia kanser. Jadi dia meninggal selepas berjuang dengan kanser, dan dia dimakamkan dimakamkan di Qahirah. Jadi tu sedikit sebanyak untuk tajuk Al-Azharus Syarif. Jadi untuk hari ni semoga dapat insight baru dekat antum. Ana nak untuk pembahasan kali ni antum tak sekadar dapat belajar sesuatu, tapi ada sesuatu lain yang antum belajar. Maknanya bila orang sebut Syekh Hasan Al-Attar, antum tahu siapa dia. Syekh Rifa'ah Tahtawi, siapa dia. Ini mungkin untuk last kesimpulan, ana nak rangkumkan balik daripada semua tadi. Kita tengok Al-Azharus Syarif dekat zaman Uthmani hanya Azhar sahaja yang menjadi yang ada halaqah ilmu. Hanya Azhar yang ada halaqah ilmu, dan dekat Azhar banyak ilmu yang dipelajari, tak hanya ilmu agama tapi juga ilmu bahasa, falsafah dan juga ilmu kedoktoran. Kemudian kita tengok tadi Syekh Hasan Al-Attar yang dia punya spesialis dia di bidang kedoktoran dan dia juga di bidang pendidikan, di mana dia mengambil ilmu daripada Eropah untuk dibawa masuk kepada Mesir.
Kemudian dia juga menolak golongan ilmu, dia juga menolak orang yang dia juga menghadapi ataupun melawan orang yang menolak ilmu moden. Seterusnya kita tengok Rifa'ah Tahtawi. Rifa'ah Tahtawi ni dia sangat hebat dalam bidang linguistik. Dia banyak menterjemah. Dia apa sepulangnya dia daripada Paris tu pun dia menterjemah. Kemudian dia juga uh, menterjemahkan undang-undang Perancis. Kemudian kita tengok last sekali tadi Syekh Muhammad Abduh, mujaddid di zaman tersebut. Mujaddid ni maknanya pembaharu di zaman tersebut. Pembaharu tu maknanya dia juga dia tak sekadar terlibat di bidang agama, tapi tak sekadar terlibat di bidang agama, tapi juga di bidang sosial juga, di bidang politik, di bidang politik. Maka semoga antum faham untuk hari ni. Faham ke setakat sekarang? Jadi kalau antum Ana buka dulu soalan. Kalau antum ada soalan untuk kerja khusus adat khusus pun boleh tanya sekarang juga. Jadi sekarang tadi kita mula 9 suku. Jadi sekejap lagi kita habis dalam 10.45. Jadi sementara tunggu sampai 10.45. Kalau ada sebarang soalan untuk kerja khusus boleh tanya. Jadi kalau misalkan antum ada buat kerja khusus, misalkan kerja khusus tentang Rifa'ah Tahtawi. Jadi antum boleh cari dekat Google. Kata misalkan daurun Rifa'ah Tahtawi fil lughawiyah ataupun daurun Rifa'ah Tahtawi fi 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 nahdah al-arabiyah, kebangkitan, ataupun boleh juga peranan Rifa'ah Tahtawi dalam bidang pendidikan di zaman pendidikan Mesir. Nak cara bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Selain daripada antum buat kerja khusus, pastikan antum baca juga kerja khusus yang antum buat. Jadi okey ke? Tak ada sebarang persoalan? Lepas tu baru-baru ni juga banyak kawan-kawan antum tanya juga, tak bukan hanya seorang, ada 2-3 orang juga tanya Ana pasal kerja khusus. Jadi alhamdulillah Ana boleh bantu apa yang Ana boleh. Kalau antum ada kesukaran untuk mencari syair untuk tajuk Arud Qafiyah, jadi kan Arud Qafiyah kena ambil syair daripada peluang daripada buku teks. Kalau antum ada kesukaran, antum boleh bagi tahu Ana, sebab Ana ada baru ni Ana ada download satu kitab. Jadi kitab tu nanti Ana share dalam grup kitab tersebut. Nanti boleh jadi rujukan juga. Tapi ambil yang penting-penting lah dekat dalam kitab tu. Kemudian untuk kerja khusus adat khusus juga, kalau misalkan antum ambil teks tu dalam bahasa Melayu, kalau antum nak guna Google Translate boleh, tapi jangan translate terus ke bahasa Arab. Cuba untuk translatekan daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Sebab Ustaz Ana kata kalau Inggeris ke bahasa Arab tu lagi tepat. Jadi cuba untuk buat macam tu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu nanti Ana plan kalau time nak dekat exam nanti Ana nak cuba hadirkan ustazah daripada sekolah yang Ana ambil stam dulu, Maktab Mahmud Al-Ustaz. InsyaAllah tu baru planning. Mungkin nanti masa nak dekat stam nanti, kalau mereka para asatidz tu pun free, nanti kita cuba buat jemputan, minta tolong bagi orang kata kat mana tajuk yang kena fokus dan sebagainya. Lepas tu untuk tuition kita juga sebelum tu